Okey, sambung. Tadi berhenti dekat yang ni kan. Dia ada clear ke untuk seasonal variation? Apa? Dia clear ke untuk yang seasonal variation? Okey dah, dia tak ada tambahan lain kan? Haa. Itu je. Kita just kena make sure, kena pastikan lah yang existing seasonal variation yang soalan dah bagi tu ada pattern ke tak kalau nak forecast untuk, contohlah seasonal variation dia bagi Januari, February, March sahaja. So kalau dia suruh cari untuk April, kita kena tengoklah Januari, February dengan March punya seasonal variation tu ada pattern ke tak. Itu je. Okay. Alright, so ini je. Yang formula ni wajib hafal. Sales sama dengan trend, tambah ataupun darab seasonal variation. Sebab memang selalunya dia kena soalan yang macam kat LRP ke apa kan, dia semua back to basis je. So next part untuk chapter 12 ni kita ada regression analysis. Yang regression analysis ni kena hafal formula Y sama dengan A tambah BX pula. So yang ini hafal lah. Kalau B formula dia yang ni, kalau A formula dia ni. Y sama dengan A tambah BX ni kita boleh kaitkan dengan yang total cost juga, sebab ini sama tau sebenarnya. Y tu sebenarnya sama dengan total cost. Total cost. Lepas tu A tu sebenarnya fixed cost. B pula variable cost per unit. Yang X tu sama dengan dia punya aktiviti lah, berapa aktiviti dia. Kita boleh kaitkan macam tu. So yang formula tu hafal. And then kita ada correlation coefficient pula. Correlation coefficient ni simbol dia adalah R. So dia sebenarnya yang kaitan antara X dengan Y. So kalau R ni dia punya figure antara negatif 1 sampai 1 je, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab kadang-kadang ada soalan ditanya mana satu A, B, C, D ni mana satu dia punya correlation coefficient. So figure yang dia bagi tu 2, 5, 10, negatif 1. So jawapan dia negatif 1 lah. Kita kena ambil yang antara negatif 1 dengan 1 je, tak boleh lebih. Macam tu. So yang kena hafal untuk correlation coefficient ni, yang semua yang kita starkan ni. Maksudnya kalau positif 1, nama dia perfect positive correlation. Kalau kosong, dia tak ada correlation, tak ada kaitan antara X dengan Y tu. Kalau negatif 1, dia ada nama dia perfect negative correlation. Lepas tu yang ingat tak hari tu kita ada cakap, kalau lebih daripada 0.8, dia nama dia jadi strong correlation. Kalau positif, lebih daripada positif 0.8, nama dia strong positive correlation. Kalau dia lebih besar daripada negatif 0.8, nama dia jadi strong negative correlation. Ni macam kita buat graf nak bagi nampak kan. Contoh, kita start daripada yang graf ni negatif 1, 0.8, negatif 0.8, 0.8, 1. Yang warna pink ni kan dia antara 0.8 sehingga 1 kan. So nama dia kita panggil sebagai strong positive correlation. Yang hijau ni pula, kalau dia antara negatif 0.8 sampai negatif 1, kita panggil strong negative correlation. And then kalau dia betul-betul positif and betul-betul positif 1, nama dia perfect positive correlation. Kalau dia negatif 1, nama dia perfect negative correlation. Boleh tak ini? Satu lagi yang R ni formula dia kena hafal. Cak boleh ulang tak yang tadi tu, yang graf tu? Yang graf ni, ini untuk correlation coefficient. Correlation coefficient ni kan dia antara negatif 1 dengan 1. Dia tak boleh keluar daripada graf ni. Contoh, kalau ada 2 ke 3 ke, tak boleh. Dia mesti daripada negatif 1 sampai positif 1 sahaja. So kalau dia punya figure untuk correlation coefficient yang kita dapat tu, maksudnya kalau kita guna formula ni and then dapat jawapan 0.8 sehingga 1, yang warna pink ni, kita dapat antara dua ni,
Nama dia kita panggil sebagai strong positive correlation. Kalau jawapan tu antara 0.8 sampai 1, dia jadi strong positive correlation. Kalau kita dapat jawapan negatif 0.8 sampai negatif 1, kita gelar dia sebagai strong negative correlation. Kiranya kalau dah lebih besar daripada 0.8, dia jadi strong. Lepas tu kalau kita cari R, masukkan dalam formula, and then jawapan yang kita dapat betul-betul dapat 1. So kalau dapat 1 tu means dia perfect lah. Positif 1 dapat perfect positive correlation. Kalau negatif 1 dapat perfect negative correlation. Macam tu. Okey tak untuk correlation coefficient? Yang perfect tu dia cakap apa? Yang perfect tu? Perfect tu maksudnya 1. Sama ada positif 1 ataupun negatif 1, dia adalah perfect correlation. Okay. So the next part kita ada coefficient of determination. Formula dia sama dengan R kuasa dia. Itu je. So ini second part untuk chapter 12, regression analysis. Yang ini kita bagi overall je tau, yang penting yang memang kena hafal. Yang lain-lain tu kalau dah baca okey lah, sebab dia macam ada bagi advantage ke macam tu, advantage disadvantage, itu baca sendiri je. Okay, next part untuk chapter 12 ni, Hilo method. Hilo method ni semalam ada terangkan, kalau variable cost per unit dia berubah, macam mana nak kira. Kalau fixed cost dia berubah, macam mana nak kira. Kalau tak ada perubahan, kita ambil biasa je lah, formula dia ini je lah. Okay. And then the last part, kita ada index number. Index number ni dia ada 3 jenis. Yang first, nama dia simple index. Simple index ni macam biasa lah. Dia punya formula kita ambil current year bahagi base year darab dengan 100. Lepas tu, kalau yang type yang kedua, chain based index. Chain based index ni, kita ambil, dia punya formula berbeza sikit sebab kita ambil current year, kita bahagi dengan previous year. Lepas tu baru darab dengan 100. Kita tak bahagi dengan base year, tapi previous year je. And then index number yang ketiga adalah multi-item index. Multi-item index ni nama lain dia weighted index. Yang ini sebenarnya dia sama je, dia lebih kurang dengan simple index. Cuma simple index yang formula ni, ini untuk satu produk. Kalau satu produk kita simply nak cari index number dia, simply ambil current year bagi base year darab dengan 100. Tapi kalau dia ada banyak produk, ada produk A, produk B, produk C, kita kena guna multi-item index. So macam mana nak kira multi-item index ni? Dia ada 2 cara. Depends dekat soalan tu. Kalau soalan tu minta berapa weighted index guna quantity as weighting, calculation dia sama dengan price index darab dengan quantity weighting. Yang price index ni, inilah dia punya, kita ambil formula yang simple index punya formula, means current year bahagi dengan base year darab dengan 100, dapatlah price index. Untuk yang ni kan, boleh refer dekat buku teks soalan okay, TYU illustration 8, illustration 9. Kan dia ada produk A, produk B, produk C. Dan selalunya kalau soalan macam ni, dia dah bagi dah berapa kuantiti untuk setiap produk tu. Kuantiti tu lah yang kita akan guna kat sini. Yang ni kita gantikan dia punya figure sebagai Y. Maksudnya kalau produk A, Y tu 4,000 kan dalam soalan buku teks tu. Kalau B sama dengan 3,000. And then kalau C dia punya Y, yang Y ni kita sendiri tahu yang guna. Dalam soalan dia tak panggil Y pun. So kalau yang C ni 1,000 macam tu. Price index pula, yang X ni kita kena cari. Macam mana nak cari price index? Ambil lah current year bahagi dengan base year. So kalau produk A, tengok dekat illustration 9 tu, current year dia kan dekat 2013, base year pula 2012. Dia dah bagi tahu dah kat dalam soalan tu.
So kalau produk A, kita ambil lah 3 bahagi 2 darat 100, dapat 150. Produk B, produk C pun sama. Ambil current year bahagi dengan base year, darat dengan 100. Dapatlah price index yang X ni. Yang X ni pun kita sendiri yang panggil. Dalam soalan dia tak panggil X. So kalau cari dia punya weighted index guna quantity as weighting, guna method yang ini, totalkan semua X ni and then totalkan semua Y. Lepas tu nak cari weighted index dia, ambil total Y bahagi dengan total X. Ini method yang pertama untuk weighted index. So kalau guna quantity as weighting punya method, kita ambil price index bahagi dengan quantity weighting and then totalkan untuk setiap produk punya price index, setiap produk punya quantity weighting. Barulah kita cari weighted index dia, ambil total Y bahagi dengan total X. So kalau nak lagi nampak, kita boleh tengok dekat illustration lain tu, dekat dia punya solution. Kat solution untuk produk A, produk B, produk C kan dia dah bagi macam mana nak dapat price index tu. Kita ambil current year bahagi dengan base year. So produk A dia ambil lah 3 bagi 2 darat 100. Produk B kita ambil selling price yang current year dekat 2013 tu 10 bahagi dengan base year dia 9 darat 100, dapat 111. C pun sama buat macam tu, dapat 120. So figure 100 untuk produk A. Kita buat produk A dulu ya. So untuk produk A, price index dia 150. Quantity weighting tu dekat buku teks yang solution tu, buku surat 331, quantity weighting ni selalunya quantity dalam soalan dia dah bagi. So kita ambil je untuk produk A, dia kata 4,000 kan. So quantity weighting dia 4,000 lah. So macam mana kita daratkan dua-dua ni, price index daratkan dengan quantity. Lepas tu kita akan dapat dia punya hasil darat tu. Kejap. Okay, sorry. Yang ini kan dah hasil, dah darab kan. Bila darab, sorry tau, tersalah sikit. Bila dah darabkan X dengan Y, kita totalkan XY tu and then nak cari dia punya weighted price index, kita ambil total XY bahagikan dengan total Y. Ataupun kalau tak nak guna XY ni, kita ambil total hasil darab price index dengan quantity weighting tu bahagikan dengan total quantity weighting. Yang quantity weighting tu Y ke X? Y. Jadi X tu? Yang X ni tak payah. Sorry. Tersilap. Sorry. Okay, macam ni. Ini kiranya kalau kita dah dah bahagikan dua-dua ni, kita dapatlah dia punya weighted price index. Weighted price index dia untuk quantity. Kalau soalan tu minta dia punya quantity, dia punya price index tu guna quantity as the weighting. Sebab soalan dia macam ni tau, kat TYU 8 tu. Dia punya requirement, dia kata cari weighted price index using A, dia suruh guna quantity as the weighting. Kalau B, dia suruh guna cost as the weighting. So untuk A dengan B, calculation dia beza sikit. Sebab kalau quantity as the weighting, cara dia kita akan guna ni lah, yang tadi terang tu. Kalau dia suruh cari weighted index guna price as weighting, dia punya cara dia actually sama je. Kita ambil price index, lepas tu kita darabkan dengan price weighting. Yang beza tu kat sini lah. Kalau tadi kan kita darab dengan quantity weighting, sebab dia suruh guna quantity as weighting.
Kalau kalau dia suruh guna price as weighting, kita darabkanlah dengan price. Kita darab dengan price kat sini. So, bila dah darabkan dua-dua ni, hasil darab dia kita panggil XY kan. Sama je macam tadi, XY, total XY. So, macam mana nak cari dia punya weighted price index tu? Kita ambil total XY bagi total Y, ataupun nama lain dia total hasil darab bahagi dengan total price weighting. Cuma dekat method yang kedua ni, yang kalau disuruh guna price as weighting, price weighting dia tak bagi dalam soalan. Kalau macam tadi, quantity weighting ni dia dah bagi dah kat dalam soalan, yang kalau illustration 9 tu dia bagi 4,000, 3,000, 1,000 kan. Tapi kalau untuk yang method kedua ni, price weighting dia tak bagi. So kita kena cari sendiri. Macam mana nak cari price weighting, ataupun kita panggil dia sebagai Y? Macam mana nak cari? Kita ambil quantity weighting darab dengan basis price. So kalau contoh kan, kita buat untuk produk A. Produk A tadi kan dia punya quantity weighting kan 4,000 kan. Kena darab dengan basis price. Basis price ni macam mana nak cari? Darab ke yang quantity weight dengan basis price? Bukan bagi ya? Darab. Ini untuk cari dia punya price weighting. Bahagi tu nanti nak cari weighted price index baru kita bahagi. Kalau yang price weighting yang Y ni, macam mana kita nak cari Y? Y tu kita ambil quantity weighting, lepas tu kita darabkan dengan dia punya basis price. Basis price tu macam mana nak dapat? Kalau tengok dekat jawapan belakang, untuk kita buat ni tak. Kita cakap je. Basis price tu macam mana nak dapat? Kita ambil price untuk tahun basis year, kita darabkan dengan dia punya kan untuk price weighting yang Y ni sama dengan quantity weighting darab dengan basis price. So quantity weighting kan 4,000, darabkan dengan basis price dia. Basis price dia kita ambil yang basis year punya harga. Kalau produk A dia punya basis year kan 2012 kan. Untuk semua produk tu basis year dia 2012. So untuk produk A kita darabkan dengan 2 macam tu. Kalau produk B kita ambil 3,000 darabkan dengan 9. Sama tak? Sama juga dengan C, 1,000 darabkan dengan 25. Barulah kita dapat Y. Inilah Y untuk produk A, produk B, produk C. Barulah kita akan masukkan dekat dalam yang ini, and then darabkan dengan price index, dapat XY. Lepas tu barulah kita cari dia punya weighted price index dia sama dengan XY bagi Y. Yang quantity tu you darab dengan selling price, yang dapat tu nama dia apa? Itu adalah price weighting, ataupun Kenapa kita cari idealnya price dia Y. weighting? Kita cari price weighting sebab dalam kalau soalan tu minta kita cari weighted price index using cost as the weighting ataupun using price as the weighting, kita kena guna formula price index darabkan dengan price weighting. Warna purple tu kita kena darabkan dua ni. So kalau price index, simply ambil current year bahagi dengan base year darab 100. Ini yang X tu. Untuk price weighting kita tak tahu, kita kena cari. So macam mana nak cari price weighting? Ambil lah ni dia punya quantity darabkan dengan basis price, base year punya price. Okey tak? Lepas tu dapatlah, bila dah dapat contoh kan, untuk A kan 4,000 darab 2 dapat 8,000. So 8,000 lah dia punya Y. Maksudnya tak kat sini 8,000 contoh. 8,000 untuk produk A. Lepas tu dia punya price index, contohlah untuk produk A dia punya price index tu
sama dengan 100. Contoh. So darabkan dua-dua ni, 8,000 darab 100 dapatlah XY dia. Okey ke? Okay, kita boleh try. Okay. Okay. Tak apa, boleh try TYU8. Buat A, TYU8 A. Kan dia tanya weighted price index, guna quantity as the weighting kan. Kalau dia suruh guna quantity as weighting, guna yang inilah. Ambil price index, darab dengan quantity weighting. So boleh refer dekat dia punya jawapan belakang terus. Untuk TYU8 ni. Tengok jalan kerja dia. Kan price index untuk produk A dengan produk B, carilah dia punya price index. So untuk produk A tu price index sama dengan current year bahagi dengan base year. Current year 6.9, base year 6.5. So 6.9 bahagi 6.5 darab 100 dapatlah 106.2 price index dia. Quantity weighting tu dah bagi dalam soalan. Dia cakap untuk produk A ada 10 batch, produk B ada 30 batch. So 10 dengan 30 lah dia punya quantity untuk produk A, untuk produk B. So darabkan dua-dua tu, price index darabkan dengan quantity weighting, dapatlah hasil darab tu. Kalau tengok dekat jawapan belakang tu kan 1062, 3408, totalkan dua-dua tu. Yang 1062 dengan 3408 tu adalah XY. So totalkan XY dapat 4470, bahagikan dengan total Y 40. Dapatlah weighted price index using quantity as the weighting. Itu untuk A. Kalau untuk B, dia tanya dia suruh guna cost as the weighting kan. So kalau guna cost, kita kena cari dia punya price index, darabkan dengan dia punya price weighting. Price index sama je untuk produk A dengan produk B. Kita ambil current year bagi base year darab 100. So nak cari price weighting ni, yang bawah ni, price weighting ni sama dengan quantity darab dengan harga dekat base year. So yang 40 tadi tu X ke Y? 40 tu total Y. Kalau tengok dekat B punya solution, dia kan guna cost as the weighting kan. So kan kita kena guna formula yang sama dengan, ya Allah, kita kena guna price index darab dengan price weighting. Price index sama je dengan A punya jawapan, sebab kita ambil current year bagi base year darab dengan 100. So untuk produk A, dia punya price index dapat 106.2, produk B 103.6, darabkan dengan price weighting. Untuk price weighting ni kena cari, macam mana nak cari? Kita ambil quantity darab dengan harga base year. So untuk soalan TYU8 ni, quantity untuk produk A kan sama dengan 10 batch. So 10 tu kita darabkan dengan harga base year. Harga base year dia kan 2012. Harga dia 6.5. So 6.5 darab dengan 10 dapatlah 65. Untuk produk B pun sama. Kita ambil quantity untuk produk B kan 30. Darabkan dengan dia punya harga base year 2.2. So 30 darab 2.2 dapat 66. So dah dapat price weighting. Darabkan dengan price index. Yang dekat jawapan belakang tu, yang kan dibagi apply weighting to price index, dia ada bagi price index, quantity weighting. Ini salah tau, bukan quantity weighting. Dashkan dia, tulis price. Yang dekat bold tu, Madam ada suruh tukar. So darabkan dua-dua tu, dapatlah total XY bahagi dengan total Y, dapatlah dia punya weighted price index. So tu je untuk chapter 12.